Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Dan macam biasa dalam malam puaka, kita masih lagi berada di dalam siri Jelajah Puaka 1 Malaysia, di mana Zaf membawakan kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman misteri yang dialami oleh individu-individu yang kurang bernasib baik. Dan pada malam ni kita berada di negeri mana pula ni? Kalau korang dah bersedia, let's go guys. Kita layan intro terlebih dahulu. Yeah. Assalamualaikum kami ucapkan kepada semua rakan-rakan dan taulan. Boria Pulau Pinang kami persembahkan. Mari dengar, jangan malu, jangan segan. Wah, kalau Zaf dah menendangkan lagu Boria, kita berada di satu-satunya negeri yang penuh dengan peninggalan sejarah dan juga merupakan syurga makanan. Tak lain tak bukan kita berada di Pulau Pinang guys. Kalau kita bercakap pasal Pulau Pinang ni, selain daripada tempat-tempat yang penuh dengan kesan peninggalan sejarah, Pulau Pinang juga merupakan syurga makanan. Bila sebut pasal Penang je, kita dah teringat dah nasi kandak. Dan dekat Penang ni, anak-anak hantu semua dah tahu dah, punya banyak nasi kandak. Kita ada nasi kandak Kampung Melayu, kita ada nasi kandak Rafi, nasi kandak Immigration. Lepas tu kita ada nasi kandak yang paling famous, Hamidiah pun ada, Beratuk pun ada. Lepas dah perkenal nasi kandak, tak sah lah tengah hari tu, matahari panas terik, oi nak kasih basah tekak ni, kita perkenal ais tingkap ataupun ais sarbat. Oh dah macam steam gum dah. Hui, dah terliur dah ni, dah kecur dah. Tetapi macam biasa, dalam siri Jelajah Puaka 1 Malaysia, Zaf akan berkongsi dengan korang pada malam ni 3 kisah yang dialami oleh 3 individu yang berbeza, tetapi dalam satu negeri yang sama. Dan tak nak buang masa, izinkan Zaf berkongsi dengan korang kisah yang pertama. Kalau kita nak pergi ke Pulau Pinang melalui jalan darat, kita akan melalui Jambatan Pulau Pinang. Dia ada 2 jambatan. Dulunya satu je, tetapi sekarang ada 2. Jambatan lama Pulau Pinang dan juga jambatan baru. Jambatan baru ni diberi nama Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dan di mana jambatan yang kedua ni, panjang dia lebih panjang daripada jambatan pertama. Jambatan yang kedua ni mempunyai kepanjangan ke? Betul lah tu. Sepanjang 24 km. Manakala jambatan lama Pulau Pinang hanya sepanjang 13.5 km. Dan jambatan lama ni dibina pada tahun 1982 dan siap pada tahun 1985. Hanya mengambil masa 3 tahun dengan kos 850 juta ringgit Malaysia. Tu dia, punya mahal nak buat jambatan. Dan jambatan pertama ni dikatakan sewaktu pembinaan dulu, mereka mengalami satu masalah. Dan masalah ni berkait rapat dengan alam mistik. Nak buat jambatan pun ada berkait rapat dengan alam mistik nah. Dan kisah ni diceritakan oleh penduduk-penduduk setempat dan juga nelayan-nelayan yang pernah mengalami pengalaman yang agak menyeramkan guys. Tidak ramai di antara generasi-generasi muda, penduduk-penduduk utara yang pernah terdengar kisah urban legend yang berkait rapat dengan pembinaan Jambatan Pulau Pinang pada tahun 1980-an. Sewaktu pembinaan, telah berlakunya satu ritual ataupun satu upacara yang melibatkan seekor buaya putih yang bernama Makara, dan buaya ni dimiliki oleh satu raja jin yang bernama Jin Varuna yang memerintah Selat Melaka. Malah ritual pemujaan ni turut diarahkan oleh seorang VVIP yang terbabit dengan projek mega pembinaan jabatan selepas mendapat hikmat nasihat
pawang diraja, dan dikatakan sepanjang pembinaan jambatan telah berlakunya beberapa kejadian yang melibatkan pekerja-pekerja yang terpaksa dikorbankan untuk mendapat restu dan juga keizinan daripada Raja Jin Varuna supaya mereka boleh menyiapkan jabatan. Dan pada tahun 1988 dikatakan ada salah seorang ahli silap mata yang ingin membuat persembahan, dia nak hilangkan jabatan Pulau Pinang tu. Aku rasa korang tahu lah siapa. Tetapi sebelum persembahan tu diadakan, ahli silap mata ni telah pun dihalang oleh kerajaan Malaysia kerana takut berlaku konflik di antara ahli silap mata dan juga Jin Varuna yang memerintah Selat Melaka. Jadi itulah sedikit sejarah dan juga urban legend yang berkait rapat dengan Jabatan Pulau Pinang. Tapi selain daripada tu, ada juga nelayan-nelayan yang mengatakan dekat Jabatan Pulau Pinang tu, setiap tiang tu dia ada nombor tau. Bermula daripada nombor 1, 2, 3 sampailah beratus-ratus. Dan dalam beratus-ratus tiang yang ada kat Jabatan Pulau Pinang, dia ada satu tiang yang mempunyai sejarah ataupun kisah yang cukup menyeramkan. Tiang yang bernombor 56 dipercayai oleh nelayan-nelayan dan juga penduduk-penduduk setempat, dikatakan sewaktu pawang diraja ni ingin membuat perjanjian dengan Raja Jin yang memiliki Selat Melaka, dekat tiang yang bernombor 56 itulah akan diadakan ritual pengorbanan pekerja. Adalah beberapa orang pekerja, setiap kali bulan purnama sahaja, pekerja-pekerja ni akan mengalami kemalangan. Konon-kononnya kemalangan lah waktu buat kerja tu tiba-tiba terjatuh. Padahal pawang diraja ni lah punya kerja. Dialah yang saja korbankan pekerja ni supaya buaya putih yang bernama Makara ni tadi boleh memuaskan nafsu dia. Itu perjanjian lah kononnya. Kalau tak buat macam tu apa jadi? Kalau tak buat macam tu, diorang tak boleh teruskan pembinaan jabatan tu. Setiap kali nak bekerja, tiba-tiba laut bergelora. Lepas tu daripada cuaca cantik, tiba-tiba bertukar gelap. Lepas tu hujan dengan ribut apa semua. Konon-kononnya bila tak korban, buaya putih ataupun Raja Jin Varuna ni, dia akan menjadi marah. Dan walaupun ini kisah urban legend, tetapi pernah diceritakan oleh Pak Cik Osman yang berusia 56 tahun. Pak Cik Osman ni merupakan nelayan dan dia sering mendapatkan hasil tangkapan betul-betul dekat bawah jambatan, ataupun lebih spesifik, tempat yang paling menjadi kegemaran Pak Cik Osman ni untuk pergi menjala ataupun mendapatkan hasil tangkapan dekat tiang yang bernombor 56. Dan Pak Cik Osman katakan adalah satu malam semasa dia bersama 5 orang lagi kawan dia sedang menjala di kawasan tiang bernombor 56, telah berlakunya satu kejadian yang membuatkan Pak Cik Osman yakin bahawa kisah di antara pawang diraja dan juga Raja Jin Varuna bukanlah urban legend ataupun cerita dongeng, guys. Semasa Pak Cik Osman bersama rakan-rakan sedang leka menjala ikan betul-betul di bawah Jabatan Pulau Pinang berhampiran dengan tiang yang bernombor 56, pada malam tersebut hasil tangkapan yang dimiliki oleh Pak Cik Osman cukup lumayan dengan keadaan laut yang tidak bergelora, keadaan langit yang sungguh cantik. Jadi Pak Cik Osman bersama kawan-kawan dia pun gembira lah. Diorang meluangkan masa hampir 2 jam bermacam-macam jenis ikan yang diorang dapat. Dan selepas 2 jam menjala, secara tiba-tiba Pak Cik Osman perasan keadaan laut dah mula berubah. Yang daripada tadinya tenang, sudah mula bergelora. Dan apabila Pak Cik Osman memandang ke arah langit, keadaan langit yang tiada ribut tiba-tiba telah menjadi gelap. Keadaan langit yang terang tadi tu tiba-tiba gelap dan hujan mula turun. Ribut petir yang dalam sekelip mata sahaja mula melanda diorang semua. Jadi salah seorang rakan Pak Cik Osman pun memberi tahu Pak Cik Osman supaya mereka henti menjala ikan dan pulang dengan hasil tangkapan yang diorang dah dapat pada malam tu. Tetapi apa yang menakutkan Pak Cik Osman, sewaktu diorang ingin bergerak keluar daripada bawah Jabatan Pulau Pinang, laut yang mula bergelora tu
telah pun membuat satu pusaran air. Dan sewaktu Pakcik Osman memandang ke arah pusaran air, Pakcik Osman terkejut sebab dia boleh nampak pusaran air ni seakan-akan membentuk satu wajah. Wajah nenek tua yang agak menyeramkan. Dan di tengah-tengah pusaran air, Pakcik Osman bersama rakan-rakan dia boleh nampak adanya seekor buaya putih yang dipercayai dimiliki oleh Raja Jin ni tadi. Dan pada masa itulah barulah Pakcik Osman teringat yang pada malam tersebut kebetulan bulan purnama. Dan seperti yang dijangkakan oleh Pakcik Osman, pada malam tu mereka dah tersilap langkah. Sepatutnya setiap kali bulan purnama, diorang tak perlu pergi menjala. Sebab bulan purnama ni lah di mana jelmaan buaya putih yang dimiliki oleh jin Veruna ni akan keluar mencari mangsa. Terutamanya sesiapa sahaja nelayan yang cuba menghampiri tiang yang ke-56. Tetapi apa yang ada kat tiang 56 ni? Diorang percaya sesiapa sahaja yang telah menjadi mangsa korban buaya putih ni, tulang-tulang diorang, mayat-mayat diorang akan ditanam, disimen di dalam tiang 56. Kemungkinan sampai sekarang, Mat, dekat dalam tiang tu ada jenazah-jenazah ataupun mayat-mayat yang menjadi korban buaya putih. Jadi sebab itulah tiang 56 ni dikatakan tiang keramat, dijaga oleh Raja Jin ni. Sesiapa yang pergi menjala berdekatan dengan tiang ni, kalau nasib korang tak baik, kemungkinan besar korang yang akan menjadi korban buaya putih yang seterusnya. Nasib baiklah Pakcik Osman berjaya keluar bersama rakan-rakan dia selepas mereka membuang segala hasil tangkapan yang diorang dapat pada malam tu. Diorang buang balik ke dalam laut, lalu mereka pun berjaya keluar dan alhamdulillah tak ada pun berlaku kemalangan maut. Tetapi menurut Pakcik Osman, itu telah mengajar dia dan Pakcik Osman tidak akan sesekali pergi menjala ataupun mengail ikan berdekatan tiang 56. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh Pakcik Osman dan kisah-kisah misteri yang berkait rapat sewaktu pembinaan Jabatan Pulau Pinang. Memang betul ke tiang yang ke-56 ni mempunyai keramat dan juga perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan di antara Pawang Diraja dan juga Raja Jin Varuna yang memiliki Selat Melaka? Korang boleh tinggal ke komen dekat bawah. Dan ada, manalah tahu ada geng puaka yang pergi mencari tiang yang ke-56 ni. Korang bagi tahulah dekat tiang tu apa pengalaman korang, ataupun memang betul ke korang ada nampak Jin Varuna duduk kat situ, buaya putih ke? Sebab ada yang mengatakan setiap kali bulan purnama, kalau korang pergi ke tiang 56, korang memandang ke arah laut, kemungkinan besar korang boleh ternampak kelibat buaya putih yang sedang berenang-renang di sekitar tiang 56, guys. Jadi itulah kisah pertama dan tak nak lengah masa, kita teruskan dengan kisah yang kedua, kisah hantu joki timba. Hantu joki timba ni memang menarik dan dia berkait rapat dengan satu jalan ataupun satu bukit yang banyak juga kisah-kisah seram yang pernah diceritakan oleh penduduk-penduduk tempatan. Let's go, guys. Kita teruskan dengan kisah kedua, hantu joki timba. Kisah yang kedua yang aku ingin berkongsi dengan korang adalah kisah seram yang cukup terkenal pada tahun 80-an dan juga 90-an di kalangan penunggang-penunggang motosikal yang melalui jalan Titi Kerawang. Kalau korang nak tahu, kisah hantu joki timba ni mempunyai sejarah dia yang tersendiri dan kemungkinan ada yang bukan berasal daripada utara. Apa tu Zaf? Joki timba, joki timba. Joki tu membawa gelaran kepada orang yang pandai membawa motosikal dengan kelajuan yang teramat laju. Dia boleh bantai lap apa semua, itu dipanggil joki. Dan timba pula, pada mana yang tak tahu, adalah baldi ataupun tempayan untuk orang ambil air apa semua tu. Dan sebelum aku menceritakan pengalaman seram berkenaan hantu joki timba ni, terlebih dahulu aku ingin memberikan korang sedikit gambaran daripada mana datangnya hantu joki timba ni. Dikatakan adalah satu masa dahulu, adalah seorang pakcik. Pekerjaan pakcik ni dia menjual air soya. Jadi pakcik ni dia akan isi air soya dia di dalam timba-timba ataupun dalam baldi.
Dan cara pakcik ni nak bawa pergi berniaga air soya dia ni, dia akan bawa macam nasi kandar. Yang kandar dulu kan ada kayu kan, kalau korang tahu kan. Jadi pakcik ni dia akan letak satu timba kat belah kiri, satu timba kat belah kanan, dan kayu ni dia akan imbangkan di atas bahu dia, dan dengan menaiki motosikal dia akan bawa pergi ke pekan untuk menjual air soya. Sebab itulah dia dapat jolokan nama joki timba. Dah lah bawa motor dengan laju, lepas tu dia boleh imbang pula timba ni, imbang pula air soya ni tanpa jatuh. Memang power kot pakcik ni. Kemungkinan time muda dulu dia mak rempit ke apa kan. So pakcik ni pekerjaan dia macam tu lah. Setiap pagi dia akan isi timba ni dengan air soya, pergi ke pekan berniaga, lepas tu balik ke rumah balik. Tetapi malang tidak berbau, sebab adalah satu hari semasa pakcik ni ingin pergi berniaga air soya dia, pakcik ni melalui jalan Bukit Lama yang terletak dekat daerah ataupun kawasan balik pulau. Dan waktu dia melalui jalan Bukit Lama tu, pakcik ni hilang kawalan dan motosikal dia bertembung dengan satu lori pasir. Dan dikatakan pakcik tua ni meninggal dunia serta-merta dekat situ. Dan sejak kejadian tu, dekat jalan Bukit Lama ataupun dekat jalan Titi Kerawang telah ramai penunggang-penunggang motosikal yang mula ternampak kelibat joki timba ni. Dan diceritakan oleh Azizi, dia pernah mengalami pengalaman yang agak menyeramkan apabila dia melalui jalan Titi Kerawang pada pukul 9 malam, dan Azizi telah bertemu dengan pakcik yang diberi gelaran nama joki timba. Dikatakan kejadian seram yang dialami oleh Azizi berlaku sewaktu Azizi berusia 20-an. Dan Azizi dia mempunyai satu minat. Semasa muda dulu, dia bersama geng-geng dia, anak-anak hantu Pulau Pinang ni, suka berlumba motor. Dan jalan kesukaan dia orang adalah jalan Titi Kerawang. Sebab jalan Titi Kerawang ni, Zaf rasa anak-anak hantu, budak-budak yang suka bawa motor memang dah tahulah. Jalan dia banyak sempang, bersimpang siur, banyak selekoh-selekoh yang tajam. Dan jalan Titi Kerawang ni apabila lewat malam memang tak banyak kenderaan lalu. Jadi memang sukalah mat-mat motor ni berlumba dekat kawasan tu. Dan adalah satu hari Azizi bersama rakan-rakan dia pergi mandi air terjun dekat kawasan Titi Kerawang. Sebab dia memang ada satu air terjun tau. So waktu Azizi ni dah mandi, manda macam tu, jam pun dah lewat petang, dah hampir maghrib, Azizi pun mulalah beredar daripada kawasan air terjun. Dan dalam perjalanan Azizi ni, disebabkan dia memang suka berlumba, so kawan-kawan dia pun bawalah motor dengan laju. Bantai selekoh sana, bantai selekoh sini, kejap naik bukit, kejap turun bukit. Dan sewaktu mereka melalui beberapa selekoh dekat jalan Titi Kerawang tu, salah satu selekoh Azizi perasan ada satu motosikal yang datang daripada arah bertentangan. Pada awalnya Azizi tak fikir apalah, sebab motosikal ni ditunggang oleh seorang pakcik, dan pakcik ni membawa timba dekat atas bahu dia, bawa batang kayu tu. So Azizi abaikan, dia terus berlumba dengan kawan-kawan dia. Dan apabila diorang lepas lagi satu selekoh kedua, pada masa ni Azizi dah pelik dah, sebab dia nampak motor yang sama yang dinaiki oleh pakcik yang sama datang daripada arah bertentangan untuk kali yang kedua. Jadi pada masa tu, disebabkan diorang ni tengah berlumba, Azizi ni dah agak hilang fokus dia. Dia dah mula perlahankan motosikal dia sehingga kawan-kawan dia dah mula meninggalkan dia. Jadi pada masa tersebut, Azizi pun menunggang motosikal dia secara perlahan untuk dia proses balik apa yang dia baru alami tadi. Macam mana pakcik yang sama aku boleh terserempak dua kali. So Azizi ni pun dia teruskan perjalanan, kawan-kawan dia dah jauh ke depan dah. Dan untuk kali yang ketiga, Azizi nampak lagi sekali pakcik yang sama datang daripada arah bertentangan, bawa timba dekat atas bahu juga. Dan pada masa tu Azizi dah mula meremang. Dia dah rasa lain macam dah. Tak mungkin, macam mana motor ni boleh datang daripada arah bertentangan untuk kali yang ketiga berturut-turut. So dalam perasaan takut, Azizi pun memerah motosikal dia untuk mengejar kawan-kawan dia ni tadi. Dan apabila dah menghampiri dengan kawan-kawan dia, pada masa ni Azizi dapat dengar ada bunyi enjin motosikal yang datang daripada arah belakang. Dan pada masa tu Azizi cuba melihat menggunakan cermin pandang belakang, motosikal siapa yang datang laju betul ni, makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat.
Dan betapa terkejutnya Azizi apabila motor yang datang daripada arah belakang telah pun duduk betul-betul di sebelah Azizi. Apabila Azizi menoleh untuk dia tengok siapa yang sedang membawa motosikal di sebelah dia, Azizi kemalangan sebab Azizi terkejut apabila dia dapati motosikal yang ditunggang oleh pakcik tua yang membawa timba ni tadi tidak mempunyai kepala, guys. Oi, meremang aku. Dan pada masa itulah Azizi hilang kawalan dan dia terjatuh. Motor dia terseret beberapa meter, tapi nasib baik, oi, ni apa jatuh pula ni. Dan apabila Azizi terjatuh daripada motosikal dia, nasib baiklah kawan-kawan dia yang lagi 4-5 orang ni perasan. Dia orang pun datang dekat Azizi, tolong Azizi angkat motor dia apa semua, dan dia orang pun menunggang sampailah ke rumah. Bila dah sampai rumah, barulah Azizi ceritakan apa yang dia alami, dan salah seorang kawan dia orang katakan kemungkinan pakcik yang tidak mempunyai kepala yang membawa timba di atas bahu itulah yang dinamakan hantu joki timba. Sebab kawan Azizi pun pernah terserempak dengan hantu joki timba ni sewaktu dia pulang bekerja melalui jalan Titi Kerawang, dan itu pengalaman yang dialami oleh Azizi dan turut diceritakan oleh salah seorang pemandu kereta juga yang bernama Salma. Salma ni dia adalah satu malam ni dia lalu kat jalan Titi Kerawang tu, dan jalan tu memang tak banyak kereta, terutamanya pukul 10 ke atas. Dan sewaktu Salma ni memandu kereta dia, daripada jauh Salma ni ternampak ada seorang lelaki yang mengenakan pakaian pagoda berwarna putih, seluar jin berwarna biru, sedang membawa timba di atas bahu. Jadi disebabkan kesian, Salma ni pun tengok dah lewat malam, dia terasa nak tumpangkan pakcik tu. Dan semasa menghampiri pakcik ni, Salma terkejut sebab dia dapati pakcik tua yang sedang berjalan membawa timba ke atas bahu ni tidak mempunyai kepala, sama macam apa yang Azizi alami. Dan Salma pun terus menekan minyak dia, memecut selaju yang boleh. Dan keesokan harinya Salma tidak pergi bekerja kerana demam panas. Dan pengalaman yang dialami oleh Azizi dan juga Salma ni turut dialami oleh beberapa lagi orang yang lalu dekat area Titi Kerawang, especially pada lewat tengah malam, guys. Jadi ada tak pengalaman korang yang pernah lalu dekat area Titi Kerawang, ataupun korang pernah tak ternampak kelibat seorang pakcik yang berjalan dekat kawasan Titi Kerawang tu sambil membawa timba di atas bahu? Kalau korang pun pernah mengalami pengalaman yang sama yang dialami oleh Azizi dan juga Salma, sama juga, tinggalkan komen korang kat bawah. Dan tak nak buang masa, kita nak teruskan dengan kisah yang ketiga yang melibatkan satu hotel yang terletak dekat Pulau Pinang. Kisah yang ketiga dan terakhir pada malam ni diceritakan oleh Zack sewaktu dia bekerja dalam bidang otomotif. Sepanjang pekerjaan dia, secara kebiasaan bos dia akan hantar Zack ni untuk pergi ke tempat-tempat eksport kereta untuk Zack ni check condition kereta yang baru sampai ni sama ada berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi adalah satu hari, Zack masih ingat lagi, kejadian ni dialami pada 18 Julai 2014. Bos Zack mengarahkan Zack untuk pergi ke utara tanah air, tak lain tak bukanlah Pulau Pinang lah, untuk dia pergi ke salah satu kilang ekspor kereta untuk Zack ni check condition kereta yang baru sampai. Jadi Zack pun bergerak seorang diri dan kebetulan dah sampai Pulau Pinang. Zack pun bercadang untuk pergi makan nasi kandar. Tetapi disebabkan Zack ni sampai dekat Pulau Pinang dah agak lewat petang, kebanyakan kedai nasi kandar yang Zack nak pergi semuanya dah tutup. Zack pun dalam otak dia, aku tidur je lah semalam kat Pulau Pinang ni, esok pagi barulah aku pergi makan nasi kandar. So Zack pun carilah hotel, cari. Dia dapat satu hotel dengan harga yang agak murah, dan hotel ni pun nampak mewah, Nordem Hotel, yang terletak betul-betul dekat tengah bandar Pulau Pinang. Jadi Zack ni pun masuklah ke hotel tu macam biasa je. Dia dapat satu bilik bernombor 305 dekat tingkat 3. Dan waktu Zack masuk kat dalam bilik dia, lagilah gembira hati Zack ni. Badan dia dah penat. Nasib baiklah hotel ni selesa, ada 2 katil, ada TV. Lepas tu ada pula pemandangan yang boleh nampak seluruh bandar Pulau Pinang tu.
So Zack pun melabuhkan badan dia dekat atas katil. Sedar tak sedar dia tengok jam, oi dah pukul 9 malam. So Zack ni pun bangun sebabkan dia tak mandi lagi, dia bersihkan diri dia, pergi mandi apa semua, dan lepas dah segar, perut dia dah mula lapar dah. Jadi disebabkan Zack ni malas nak keluar, dia pun hanya menggunakan telefon yang ada kat hotel ni. Dia call lah bahagian reception untuk dia order makanan. Saya nak kuih tiaw goreng lah. Boleh tak hantar kuih tiaw goreng dekat bilik 305? Dan pihak hotel pun mengatakan kepada Zack dalam masa 30 minit, diorang akan hantar hidangan yang telah pun dipesan oleh Zack. So sementara Zack ni tunggu kat dalam bilik, Zack ni tengoklah TV. Dia tengok TV dalam 15 minit. Tiba-tiba pintu bilik dia diketuk. Dan bila Zack terdengar pintu bilik dia diketuk, Zack dalam hati dia, "Uish, bagus betul hotel ni. Cakap setengah jam, ini tak sampai 15 minit. Takkanlah dah siap kuih tiaw aku. Laju betul servis." So Zack pun tak ada fikir apalah. Dia pun pergi kat pintu, dia buka pintu, dan waktu dia buka pintu, dia nampak ada seorang perempuan yang mengenakan pakaian hotel, memegang satu dulang, betul-betul berdiri di hadapan pintu Zack. Dan waktu Zack tengok, yang ada dekat atas dulang tu adalah daging mentah, ataupun steak yang mentah tau. So pada masa tu Zack terkejut lah. Lalu Zack pun cakap lah dekat pekerja hotel ni, "Sorry kak, saya rasa saya order kuih tiaw je. Saya tak order steak." Tetapi pekerja wanita ni hanya memberikan senyuman sahaja kepada Zack tanpa berkata apa-apa. Jadi dalam hati Zack, lantak engkau lah. Kemungkinan free kot. So Zack pun tak fikir apa. Dia pun ambil dulang tu, bawa masuk ke dalam bilik dia. Dan dia pun menjamah lah kuih tiaw goreng dia sambil tengok TV. Dia tengah makan kuih tiaw goreng. Dan bila dia tengok steak mentah tu, nampak sedap. Tetapi disebabkan perut dia dah kenyang, dia fikir tak apalah, nanti pagi je kan aku lapar ke apa, aku bolehlah tibai steak ni. So Zack pun lepas dah makan, dia dah lepak tengok TV, mata dia pun dah berat, Zack pun terlelap kat atas katil. Dan waktu dia tidur tu, dalam pukul 2:30 pagi, tidur dia diganggu dengan satu bunyi yang agak kuat, betul-betul datang daripada dalam bilik Zack. Sebaik saja Zack terjaga daripada tidur dia, dalam keadaan mata yang mamai, Zack pun memerhatikan sekeliling bilik dia untuk dia mencari punca daripada mana datang bunyi orang mengunyah ni. Dan betapa terkejutnya Zack apabila dia dapati betul-betul dekat atas meja di mana dia letak makanan dia tadi, ada susuk tubuh seorang wanita berambut panjang yang tengah duduk mencangkung di atas meja. Dan susuk tubuh wanita ni sedang meratah daging mentah ataupun steak mentah yang Zack letak kat atas meja ni tadi dengan cukup rakus. Bila Zack dah ternampak susuk tubuh wanita ni, seluruh badan Zack dah menggeletar. Dan pada masa tersebut, sebabkan Zack ni tak tahu apa yang dia patut buat, dia pun hanya tarik selimut, dia selubung dan dia baca saja apa yang dia tahu sehinggalah Zack ni tertidur. Nasib baiklah pada malam tu hanya dia nampak kelibat wanita tu tanpa wanita tu mengganggu tidur dia. Zack pun tak sedar, sedar-sedar je dah pagi dah. So bila dah bangun macam tu, Zack pun cepat-cepat bersiap, dia mandi secepat yang boleh. Dan sewaktu Zack nak keluar daripada bilik dia, bila Zack buka je pintu, Zack perasan betul-betul di tepi pintu bilik dia, dekat atas lantai tu ada satu tray makanan. Dan dekat atas tray tu ada kuih tiaw goreng. Jadi Zack pun pelik lah, tray siapa ni? Apa hal makanan kuih tiaw goreng ni boleh ada kat depan pula? So Zack pun kebetulan dia nampak ada seorang cleaner, ada seorang housekeeper yang tengah bersihkan bilik, seorang makcik ni. Zack pun pergilah dekat pekerja hotel ni, lalu Zack pun tanyalah makcik ni, "Kak, boleh saya tanya tak kak? Makanan tu siapa punya kak? Apa hal boleh ada dekat tepi bilik saya tu?" Dan pekerja hotel ni katakan, "Bukan semalam awak order kuih tiaw goreng ke? Sayalah yang hantar, tapi awak suruh letak dekat luar dulu. Awak cakap kejap karang awak ambil." Jadi Zack seakan-akan tidak percaya. Dia tanya lagi akak ni, "Akak, jangan main-main kak.
Semalam saya dah makan dah kuih tiaw goreng. Saya dah ambil. Tapi bukan akak yang hantar. Lalu pekerja hotel ni pun katakan dekat Zack, apa yang awak merepek ni, dek? Semalam akak seorang je yang bertugas. Mana ada pekerja lain? Kalau ada sesiapa yang nak order makanan, akak lah yang hantar. Awak ni. Awak yang terlupa nak makan, nak salahkan akak pula. Jadi bila Zack tengok muka akak ni serius kan, akak ni pun tak main-main dengan dia. Pada masa itulah Zack dah mula rasa seram dah. Sebab kalaulah dia tak makan kuih tiaw goreng yang dihantar oleh pekerja hotel tu, dah makanan apa yang dia makan semalam? Siapa yang kasih dia daging mentah dengan kuih tiaw goreng dekat dalam bilik tu? Dan yang lagi menakutkan Zack, siapa yang dia nampak pukul 2 pagi yang tengah duduk mencangkung makan daging mentah tu? Aku makan cacing ke? Lebih kurang macam tu lah. So itulah pengalaman yang dialami oleh Zack sepanjang dia tinggal dekat Nordam Hotel. Kalau ada geng puaka yang pernah tinggal dekat hotel yang sama, bilik yang sama, korang boleh komen dekat bawah, betul ke hotel tu berhantu? Dan Zaf harap korang terhibur dengan segala kisah yang Zaf sampaikan dalam siri Jelajah Puaka 1 Malaysia yang berada di Pulau Pinang. Kalau korang suka, korang boleh tekan button subscribe dan juga button like. Kalau korang tak suka, korang boleh tekan button dislike dan komen sajalah apa yang korang suka, kerana haters, you make me famous. Tiba guys. So kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Yihi. Oh, jangan lupa komen dekat bawah. Kita ada satu lagi negeri yang tinggal kat dalam Malaysia ni. Next episode, kita terjah ke negeri yang seterusnya. Bye-bye.